Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang penuh barakah hari ini, kita bersama-sama FB Live Radatus Sakinah untuk projek Wangi yang merupakan kerjasama antara Ikram Gombak dan Radatus Sakinah. Alhamdulillah, anda telah meluangkan masa bersama-sama Radatus Sakinah untuk satu tajuk yang sangat bermakna untuk kita semua, iaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Ya? Dengan kata mudahnya lah, maknanya bila kita ada je di satu tempat tu, orang lain rasa gembira kita ada di situ. Sebab apa? Banyak pertolongan yang boleh diperolehi daripada kita. Itu bahasa mudahnya lah. Kan? Dan menonton kepada tajuk tadi, topik tajuk sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ini dia sangat dekat dengan Radatus Sakinah, ya, mengimbau balik pada penubuhan Radatus Sakinah pada 1998 yang lepas. Dah lama dah, masa tu saya pun baru grad, di mana dia ditubuhkan untuk membantu anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita yang tersasar, untuk kembali ke pangkal jalan. Dia adalah kes-kes yang berkaitannya. Untuk itu, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kita bawakan dua panel yang merupakan penggerak kuat Radatus Sakinah sejak 1998, dan mungkin sebelum daripada pertubuhannya secara rasmi lagi, mereka memang sudah banyak berkecimpung dalam masyarakat dan aktivisme masyarakat. Tidak lain tidak bukan, panelis yang pertama di sebelah kanan saya, ramai dah kenal, Puan Rosmati Zainal, Umi Ros, merupakan CEO Radatus Sakinah. Dan alhamdulillah, panel kedua, Puan Yusnani Abdul Hamid, ataupun kita akan panggil dia sebagai Ibu Yus, juga merupakan penggerak Radatus Sakinah bersamalah, di dalam tim jawatan kuasa yang menggerakkan penubuhan Radatus Sakinah ini. Okey, alhamdulillah, kita dah kenal. Cuma nak betulkan sikit, kita ada kerjasama dengan Ikram Selayang, kan? Dan untuk ini kita ada kerjasama dengan Ikram Selayang, okeylah, adik-beradik Ikram lah tu semuanya, ya. Baik, kita pergi kepada soalan pertama. Bagaimana agaknya rumah perlindungan Radatus Sakinah ni sejak awal dia ditubuhkan, bagaimana agaknya jiwa tertarik untuk membantu anak-anak seperti ini? Ini soalan untuk panelis Ibu Yus lah, kan? Sebab pada masa tu rasanya Ibu Yus pun ada anak-anak sendiri juga, kan? Tapi nak membantu pula anak orang lain. Okey, kita bagi Ibu Yus untuk memberi ulasan. Terima kasih Cikgu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Siti tak asing lagi sebab di awal penubuhan Radatus Sakinah, beliau seperti dia kata dia baru grad, ya. Alhamdulillah, walaupun muda belia masih dapat membantu. Okey, hari ini program ini, ya, saya pertamanya mengucapkan syukur dan terima kasih kerana dapat bersama-sama dalam projek Wangi ini, kerjasama Wanita Ikram Gombak dan Selayang bersama Radatus Sakinah. Ya, teringat sangat Radatus Sakinah sebab inilah sesuatu yang Radatus Sakinah dah lakukan lebih 20 tahun. Yes. Dan bila kata pasal bagaimana jiwa tertarik, jujur saya katakan tidak. Pada asalnya memang tak ada jiwa, tak ada tertarik. Sebab bila orang kata nak membimbing, masa tu orang sebut menjagalah, jaga anak-anak yang bermasalah gejala sosial, ya. Kalau orang ramai kata budak-budak jahat, cuba bayangkan siapa kat sini yang nak volunteer ataupun dipilih untuk menjaga anak-anak yang dikategorikan sebagai budak-budak jahat. Kalau zaman tu 1998, jahat tu terlibat dengan gangsterism, bohsia, bohjan, lari dari rumah, clubbing, ya. Dia belum lagi zaman internet, dia Umi. Masa tu belum lagi ada porno dan sebagainya. Sexual grooming pun kita jaranglah dengar, ya. Jadi ketika itu saya sebenarnya baru berpindah dari Kertih ke Kuala Lumpur, dan pada tahun tu juga adalah 1998 tu tahun reformasi. Mereka, ya, yang
awal menubuhkan ini punya visi dan misi yang sangat besar. Jauh misi-misi dia. Bila bercakap tentang anak-anak budak-budak jahat ni, sebenarnya mereka adalah mangsa gejala sosial. Bayangkan ya, bila mereka terlibat dengan permasalahan sosial, adakah hanya diri mereka sahaja? Tidak. Dia akan mencari kawan-kawan, melibatkan anak-anak orang lain, jadi ramai yang akan terlibat. Dan bayangkan kebanyakan mereka adalah remaja puteri. Remaja puteri ni anak-anak perempuan. Anak perempuan yang bakal satu hari nanti menjadi isteri, menjadi ibu, untuk mendidik anak-anak. Jadi kalau kita tidak membantu membangunkan mereka, bayangkan seperti kata patah ya, kalau nak lihat nasib satu-satu negara, lihatlah remajanya pada hari ini ya. Dan pada ketika itu, permasalahan gejala sosial ini, saya sendiri sebenarnya tidak tertarik. Tapi saya bertanya kepada suami saya, sebab saya sebenarnya kerjaya sebagai guru masa tu. Dr. Harlina melamar saya pindah ke Kuala Lumpur, dan saya menangis sebenarnya. Saya pergi ke rumah tu, masa tu ada warden saja. Okey, ada warden sahaja. Dan saya lihat anak-anak tu ya, ada yang dia pakai gelang yang ada tajam-tajam, muka bengis ya. Takut saya balik menangis sebenarnya. Saya tanya kat suami saya. Suami saya kata, bayangkan kalau mereka tu adalah anak kita, kita nak buat apa? Takkan kita tak nak bantu anak orang lain? Dan ditakdirkan Allah juga, saya berpindah dekat dengan rumah Umi Ros. Dan saya mendapat seorang sahabat yang banyak memberi dorongan, sokongan, yang hari ini menjadi CEO ya. Dan dari situlah saya cuba dan saya bertanya dengan ramai pakar-pakar, alim, ulama. Saya tanya dengan ustaz ya, apakah yang saya buat ni betul ke menjaga anak-anak yang bermasalah ni? Sebab ada di antara mereka sampai dah ke tahap hamil. Bila dia datang pada kita tak ada sebelum penubuhan ni tak ada tempat nak pergi. Kita dapat tahu mereka pergi ke tempat-tempat lain. Ada yang ada kes murtad, menyerahkan baby kepada orang yang tak sepatutnya. Dia kata ini adalah satu fardu kifayah sebenarnya ya. Dan sejak dari hari itu saya tidak menoleh ke belakang ya, hinggalah hari ini. Walaupun jujur saya katakan saya tidak dapat sepenuh masa, tetapi Allah temukan bila kita nak buat sesuatu ya, kita nampak bahawa apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang sesuai dengan hadis ini tadi ya, iaitu jadilah manusia bermanfaat untuk manusia. Jadi kita lihat hadis ini mainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita ya. Sebab bila kita sebut Quran dan hadis, sebab itu wanita ikram, wanita giat islah, kita mempromosikan projek wangi ini untuk menyantuni masyarakat supaya kita semua mengambil berat mengamalkan hadis. Dan di sini saya nampak masya-Allah, inilah dia sebenarnya ya. Dan saya tidak akan toleh ke belakang, dan Allah kita nak buat, Allah datangkan bantuan. Saya mendapat sokongan sahabat ya. Umi, saya ingat zaman tu Umi ada Serena kan. Masa tu tak ramai orang ada MPV. Saya ada kereta sedan je ya. Dengan itulah kami memujuk kawan-kawan, kita nak cari sukarelawan, mengajar mengaji, memasak ya. Anak-anak ni bayangkan, mereka sebelum ni tak duduk kat rumah, lari dari rumah, langgar semua peraturan. Jadi kita nak disiplinkan dia. Kita perlukan orang dewasa yang bergelar ibu-ibu, kakak-kakak untuk membantu bersama. Dan itulah kerja kami, mendapatkan pengaruh ya, untuk sahabat-sahabat menjadi sukarelawan sesuai dengan hadis ini tadi. Bukan kerja yang mudah, tetapi saya bersyukur ya, Umi dan sahabat-sahabat di awal penubuhan ni ramai kalau saya nak sebut.
Yang sudi meluangkan masa, walaupun ada yang kata kenapa nak jaga budak-budak jahat. Apa yang kita dapat budak-budak jahat? Macam ni ya, kita jangan melabel. Jadi kita buat dahulu usaha kita yang akan ditanya. Dan di sini saya nak ambil kesempatan, terima kasih Umi Ros, terima kasih Sis Aini. Masa tu Sis Aini bahagian IT kita, sebab suaminya pun pakar IT kan. Masa tu dia akan kuasa IT Jim Pusat, Jim Pusat, AJK. Jadi masa tu tak ada waste, tak ada ni. Saya pergi cari rumah dia, nak hantar bahan-bahan, ambil alamat dan guna peta je. Ya, itulah zamannya 20 tahun lebih. Tak ada phone yang sampai. Tak ada yang canggih-canggih tu, semua tak ada. Syukur alhamdulillah. Itu saja. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yus. Nampaknya nak menjadi manusia yang bermanfaat pada orang lain ini, dia bukanlah tiba-tiba je datang pada dalam diri dengan tiba-tiba. Dia ada satu yang menolak kita. Kenapa? Satu tolakan dalaman dan disokong oleh ahli keluarga. Kalau dengar tadi daripada Ibu Yus, pengurusan Ibu Yus tadi, maknanya suaminya yang memberi dia dorongan kuat untuk turut sama membantu anak-anak yang tersasar ini kembali ke pangkal jalan. Dan of course lah dia bukanlah suatu usaha yang mudah, sebab Ibu Yus juga panggilannya ibu, maknanya ada tanggungjawab rumah tangganya. Dan selepas tu dia ada career juga tu, sebagai guru di sekolah Al-Amin sebelum tu, pada masa tu Tidak, masa tu dah ini. Dah sepenuh masa di Radatul Sakinah. Dah sepenuh masa di Radatul Sakinah. Sebab Radatul Sakinah juga merupakan suatu institusi pengajian khusus yang tidak ada ditawarkan di mana-mana institusi di negara kita lah. Dan bila Ibu sebut tadi kan, kenapa nak jaga budak-budak jahat ni, Allahu Akbar itu mungkin lebih 20 tahun yang lepas. Tapi kalau untuk masa ni lah, Sis Aini ni sebagai cikgu juga nak cakap, you all janganlah cakap macam tu. Kat manalah kami nak salurkan anak-anak yang kita tak mampu nak handle kat sekolah ni, untuk mereka kembali menjadi manusia yang berguna ni. Salah satu tempatnya Radatul Sakinah lah. Sebabnya antara anak-anak yang dirujuk ke Radatul Sakinah ni, bukannya antara, memang yang adalah pada usia remaja yang sepatutnya berada di sekolah menengah, tapi macam-macam permasalahan yang timbul, yang dirujuk ke Radatul Sakinah ni, ada yang oleh kaunselor juga, selain daripada IPT, dan banyaklah yang termasuk juga PDRM, JKM hantarkan calon-calon pelatih lah ke Radatul Sakinah. Maknanya sangat-sangat diperlukanlah operasi Radatul Sakinah ini untuk membina semula jati diri anak-anak remaja kita ni. Dan untuk soalan yang seterusnya kan, dia berkaitan juga dengan rujukan anak-anak ke Radatul Sakinah. Bila yang datang tu, pelbagai latar belakang, pelbagai rujukan, pelbagai usia, pelbagai kes, macam-macam. Rencam sangat, terlalu rencam. Saya tak boleh nak membayangkan lah Umi, macam manalah agaknya bila remaja ni dia dah selesai melalui proses kemasukan, temu bual, dan akhirnya dia diterima masuk ke Radatul Sakinah. Bagaimana sulitnya membongkar kes yang dihadapi oleh anak yang kita terima sebagai pelatih ini, cerita awalnya dengan kisah sebenarnya, untuk membangun semula jati diri mereka tu, nak sedarkan balik di mana silapnya. Sebab pada masa yang sama kita kata juga mereka ni sebenarnya adalah mangsa gejala sosial. Cuba mangsa tu ada, aku ni mangsa nak buat macam mana ke, atau bagaimana Umi? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sis Aini, terima kasih juga Ibu yang sentiasa bersama Kulu Kile. Umi lah Kulu Kile dia. Umi kan ikut Ibu sebab Umi banyak kena belajar daripada Ibu. Sebab Ibu antara orang yang sangat awal, antara orang yang awal ni memulakan urusan membangun Radatul Sakinah masa tu kami di Taman Melawati. So alhamdulillah, sebenarnya bukanlah satu benda yang mudah lah untuk kita ni kan, menguruskan sebuah pusat yang begini kan. Apatah lagi orang sebut, jiran-jiran pula cakap, ni budak-budak jahat ni, jangan kita lalu lalang kat sini, jangan kita buat apa-apa kat sini, ni budak-budak jahat. Budak-budak, bila sebut nama budak-budak jahat ni, potensi besar ni, macam-macam boleh buat ni, merompak boleh, membunuh boleh kan, macam-macam keadaan. So sebenarnya Umi nak sikit je nak sentuh,
Masa Umi dengan mulakan dengan ibu tu, Umi memulakan diri, menyediakan diri untuk ambil kursus kaunseling. Sebab Umi rasa macam kita ni nak bercakap dengan anak-anak macam ni, kita nak kena kena tahu macam mana kita nak bercakap dengan dia orang ni. Tak boleh tiba-tiba rasa nak naik angin, tak boleh tiba-tiba rasa macam nak marah kan. Of course lah, ibu nak label dia orang ni memang tak boleh kan. So sebenarnya masa Umi sediakan, Umi pergi ambil kursus kaunseling 2 kali. Sekali untuk remaja, 1 kali untuk asas kaunseling, yang keduanya untuk kursus kaunseling remaja dan keluarga. Kemudian kan ibu, seperti mana ibu tahu, kawan-kawan semua tahu, masa tu suami pun tak ada kat sini. Jadi kan bila suami pun tak ada kat sini, kita ni takkanlah nak meratapi diri sendiri. Apa nak buat ni, suami tak ada ni, semua nak kena buat, semua nak kena handle anak-anak kita sendiri kan. Tapi sokongannya adalah jangan fikir pasal diri sendiri. Suami kata kena buat something, you have to do something untuk selamatkan orang lain kan. Jangan fikir pasal anak-anak, jangan fikir pasal diri sendiri, nanti sedih je memanjang. So itulah antara sebab kenapa Umi ambil kursus kaunseling itu. Dan kemudiannya Umi pun offer diri, cakap dengan ibu-ibu, boleh tak Ros jadi drivermu, sebabnya kesian Jadi driver je Umi. Tapi Masya Allah, I love working here. I love doing what I'm doing now. So Alhamdulillah. So bila sebut pasal ni, ni bila dah ada kenderaan bawa ke hulu ke hilir, bukan sekadar pergi pasar je kan ibu. Pergi pula merawat dia orang, bawa rawatan pusat. Darussalam. Rupanya anak-anak ni bila dia datang, walaupun yang mengandung, yang ibu sebut bojan tu, kita masa mula-mula kita jumpa tu, kita nampaklah dia mangsa keadaan tu. Tapi kita nampak tu dalam keadaan kesian. Later on kita found out rupanya macam-macam kebolehan. Kalau di Melawati tu pernah ada yang panjat keluar daripada tingkap menggunakan selimut. Cadar dengan selimut, dia macam dalam filem Rapunzel tu kan. Macam itulah cerita dia kan. Lepas tu yang wire dia buat connection, boleh call pula. Subhanallah, memang hebat anak-anak ni. Tapi hebatnya hebat yang belum lagi diperbaiki keadaannya kan. Dan dalam masa yang sama kan, yang paling sedih lah Umi rasa, bila kita mulai buat kaunseling dengan anak-anak ni, ada waktu-waktu kita bersantai dengan dia, ada waktu yang kita memang fokus dia one to one dengan kita. Kita found out bahawa rupanya kejadian mereka ini, bila mereka jadi macam ni, rentetan kepada peristiwa dengan keluarga. Mungkin dengan abang, mungkin dengan ayah sendiri, mungkin dengan atuk sendiri. Itulah lagi yang menebarkan. Kan bila tahu tu, siapa nak pecahkan cerita ni? Mak tak tahu. Jadi macam mana nak buat tu? So kita jugalah yang nak kena buat kan. Tu yang pernah sampaikan ibu, kita pergi sampai ke Sabak Bernam ke Kuala Selangor. Ayah dia pegang parang. Berdebar-debarlah kami dua orang dalam kita ni kan, macam mana nak buat ni, ayah dia pegang parang tu. Rupanya ayah dia pegang parang nak pergi kebun kan, punya panik tak menentu. Tapi Masya Allah kan, kita rasa macam rupanya kita belajar banyak sangat dengan anak-anak ni kan. Belajar banyak sangat. Rupanya kalau kita nak tengok orang ni secara surface, fizikal je, kita tak nampak apa masalah yang berlaku. Bila kita teroka, rupanya lebih jauh lagi ke dalam. Ia melibatkan keluarga, melibatkan bagaimana mereka ini dididik, bagaimana mereka ini belajar di sekolah juga, terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekolah. Dulu kan kalau yang masuk tu, kau sendiri kata saya pregnant, saya tak ada tempat nak pergi. Lepas tu saya dihalau oleh rumah. Lepas tu saya pergi ke masjid pun tak boleh bantu, saya pergi ke gereja bantu. Ada juga keadaan tu, menyedihkan kan. Lepas tu dalam masa yang sama pula, kita ni yang berada kat sini, hari ni kita ingat kita belajar, kita hanya nak membimbing remaja. Sebab pusat tu dibangunkan sebagai pusat perlindungan dan bimbingan remaja perempuan. Tak ada tempat lelaki-lelaki. Okey. So kita ingat remaja sajalah. Rupanya bila kita teroka dan kita gali, rupanya ada keterlibatan abangnya, ayahnya, atuknya, saudara maranya yang lain. So kita pun kena
pergi lagi satu step ahead, iaitu pergi kepada keluarga pula. Kita pergi membimbing kepada keluarganya pula. Kita bawa mereka, keluarga berbincang dan kita cari jalan macam mana nak buat. Bertambah kerjanya Bertambah pula kerja ni kita. Tapi Masya Allah, kan? No complaints kan Ibu? No complaints. We just go ahead, kan? Kemudian kita tengok rupanya bukan sekat keluarga. Kawan-kawan dia kita nak buat macam mana? Kita pernah ada bonzer kita panggil. Bonzer yang daripada tu bonzer Yang datang kat pagar nak ambil kawan dia kat dalam tu. Macam mana dia tahu pun kita tak tahu. Totra yang gegar pagar, yang bapa drug addict apa segala kan. Rupanya Masya Allah, Allah nak bagi itulah yang kita sebut tadi sebagai universiti kehidupan tu tadi. Dia Raudatus Sakinah. Daripada anak remaja kepada keluarganya, kepada juga kepada masyarakat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah setakat ni kita belum lagi berhenti belajar kan Ibu? Belum lagi. Daripada sekecil-kecil gejala dulu yang bermula pada tahun 1998 sehingga 2000, rupanya selepas ada saja gadget segala teknologi yang ada ni, rupanya bertambah-tambahlah masalahnya. dah berubah. Dah berubah, keadaan sudah berubah dan kita pun kena upgrade bagaimana kita kena menangani mereka ini. Belajar dan terus belajar. Itu dulu. InsyaAllah betapa dinamiknya gerak kerja Raudatus Sakinah itu, dia perlu berubah mengikut zaman. Kerana cabaran tu sentiasa berubah-ubah, mengikut peredaran zaman lah. Bila macam sekarang ni memang gadget lah yang paling mencabarnya. Kalau kita katakan sebelum ni nak beri, ada satu ketika bila mula-mula gadget masing-masing menggunakan handphone tu, kita kata nak bagi handphone kepada anak yang kecil-kecil ni kan, anak sekolah rendah, sekolah menengah kan, pada usia remaja. Tiba-tiba COVID-19 pula, dah masing-masing nak kena guna gadget juga untuk pembelajaran. Kan dah berubah tu, pendekatan pun kena berubah. Jadi itulah kerja Raudatus Sakinah ini, daripada nak membantu remaja, kemudian dia membantu juga ahli keluarga. Dan suka saya ingin share juga kepada para pendengar bahawa Raudatus Sakinah ni juga merupakan sebenarnya tempat kajian bagi pihak universiti dan sekarang ni dah macam international pula kan. Yang ada Dr. Iyad and team Umirus dia lebih tahulah apa kajiannya, tapi maksudnya bukan itu sahaja, tempat intern pun kita lah juga di Raudatus Sakinah intensif lepas latihan industri dia lah untuk kos-kos yang berkaitan lah. Maksudnya Raudatus Sakinah ni bukan sahaja dia untuk remaja tu, tetapi juga kepada masyarakat dan juga kepada pendidikan sebenarnya, nak melihat sejauh mana keberkesanannya pendidikan itu terhadap anak-anak. Dan pendidikan ni tidaklah sahaja terikat kepada kurikulum di sekolah itu, tapi lebih jauh daripada itu ialah kurikulum kita, ibu bapa ni khususnya, dalam membangunkan keluarga kita. Itulah yang saya lihat yang tak ada di buku-buku pun. Mungkin ada buku kursus kejap tentang parenting, tapi pelaksanaannya tu itu RS, skop yang disampaikan oleh RS itu dia berbeza, dia melengkapi apa yang ada. Dan saya suka nak pergi kepada panel kita yang pertama tadi, Ibu Yus. Banyak kerjanya tu Ibu Yus, masyarakat, keluarga, anak-anak. Jadi pernah rasa give up tak Ibu Yus? Itu satu, jangan jawab lagi. Soalannya seterusnya, apa yang menyebabkan Ibu Yus ni ada give up ke tak? Kalau give up tak, sebab dah terus sampai sekarang tu, maksudnya taklah give up tu. Apa yang menyebabkan Ibu Yus ni mau terus membantu mereka, bahkan keluarga dan masyarakat, padahalnya ada je report-report parents ni kepada polis yang nak tu teringat tu peristiwa-peristiwa pahit yang menjadi kenangan manis silakan Ibu Yus. Terima kasih Cikgu Siti. Kalau tanya nak give up, memang ada rasa nak give up. Ada rasa. Okey, bayangkan macam ni. Bayangkan. Ni dia telefon kita. Dia kata, "Puan, tolonglah saya." Saya akan tanya, siapa ni dapat nombor dari mana, siapa yang
Yelah, sebab ada orang kata buat rumah macam ni nanti menambah gejala sosial. Tapi sebenarnya orang tak ambil hal pun nak tahu rumah-rumah macam ni kecuali bila dia dah ada masalah. Ya. Ya. Jadi dia merayu kat kita, saya beritahu macam ni. Rumah kami ni, ya, walaupun bukan rumah ataupun institusi yang orang dah buat persiapan nak masuk, tidak. Tetapi nak masuk tu macam istilah goreng pisang panas lah. Ya. Kena ada waiting list. Ya. Jadi nak masuk tu tak sabar-sabar. Hari-hari desak kita, saya kata macam ni, sebab kita ada tempoh bimbingan. Okey, rumah Rodatus Sakinah bukan boleh masuk kalau ada kes hamil, luar nikah, nak lepas bersalin keluar, tidak, ada tempoh bimbingan. Ini memang dari awal ya penubuhan, pada masa awal penubuhan yang dilakukan oleh kakak-kakak kita lah ya Umi, Puan Fuziah Saleh, YB arwah Wan Zarina Fauziah Syahari, arwah. Jadi inilah saham mereka ya. Masya-Allah sampai sekarang. Ya. Jadi kita bukan untuk jadi tempat hanya untuk datang tolong orang ada masalah je, tapi kita nak bangunkan mereka menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Jadi dia kata dekat kita, okey, akhirnya dapatlah masuklah anaknya. Kemudian sebulan dapat melawat kan? Betul tak? Sebulan dapat melawat, lepas tu dia datang melawat first time sebab kita bagi tempoh 1 bulan baru boleh datang melawat anak selepas tu ya. Dan kita ada peraturan, kita tak bagi walaupun dekat nak datang tiap-tiap minggu ke, tak, sebab ada anak-anak dari Sabah Sarawak ya yang ibu bapanya bukan boleh datang. Jadi kita kena bagi supaya anak-anak ni jangan rasa bahawa mak ayah kawan ni boleh datang selalu. So bila dia datang melawat, dia telefon saya. Dia cakap macam ni. Puan, saya nak keluarkan anak saya. Oi. Hari tu merayu-rayu, Dahsyat. suaranya lembut. Puan, tolonglah. Tiba-tiba dah kasar. Ya? Bukan sekali dua. Ya Umi, banyak kali ya. Jadi memanglah hati sedih. Kalau fikirkan, hari tu susah kan. Okey, sebab apa ni? Kat sana budak-budak jahat semua. Anak saya kena bully. Budak-budak jahat. Budak-budak jahat yang lain kat rumah tu. Apa ni puan, makan pun nak ration ke? Lepas tu saya hantar dia, dah sebulan ni mengaji dapat berapa je. Lepas tu budak-budak tu kat situ jadi imam. Ada yang kata saya nak anak saya jadi hafizah. Okey. Jadi ya, kalau kerap ada macam tu kan. Memanglah rasa nak give up, tapi kita fikir kita buat kerana siapa? Ya, kerana ibu bapa tu ke? Kita buat kerana siapa? Kalau kita fikir kita buat ni kerana Allah, Allah akan tanya tentang usaha kita nak bangunkan anak-anak ni. Jadi itulah yang Umi kata tadi, mula-mula kita fikir nak bimbing remaja putri sahaja, tapi kemudian kita akan jumpa sebenarnya kita kena bantu keluarga juga. Ya. Jadi give up tu memang akan ada rasa, rasa balik kepada asal. Dan hadis tadi, kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia, kita kena teruskan. Ya. Okey. Lepas tu kita fikir pasal keluarga, masyarakat. Sebenarnya kita pun fasa belajar, betul tak Umi? Ya, betul. Bila kita melihat anak-anak ni, kita belajar sesuatu, macam mana nak mendidik anak kita sendiri. Sebenarnya kita dapat banyak manfaat. Ya. Yang paling teringat tu kan, anak-anak ni mereka memang tak pernah buat kerja rumah. Dia kat sana tak ada tukang sapu, tukang masak, semua tak ada. Mereka kena didisiplinkan untuk buat semua sendiri. So dekat depan rumah tu, masa kat Melawati rumahnya kecil, tapi adalah daun kesum, serai kat luar tu. Jadi kan bila test anak-anak ni, diorang tak kenal pun satu. Lepas tu Umi balik rumah nak test anak dia. Rupanya minta daun pandan ke? Daun pandan. Dapat daun okey. Umi banyak tanam pokok orkid. Jadi daun orkid sampai ke dapur. Ya. Jadi bila melihat apa yang berlaku, kita pun tengok, sebenarnya kita pun kena buat macam ni dengan anak-anak ya. Jadi sebenarnya manfaat tu balik kepada diri kita. Kemudian kita ada saudara mara, kita ada jiran tetangga ya, sahabat-sahabat kita dalam NGO kita. Jadi apa yang kita buat, Mrs. Aini sebut tadi adalah sebenarnya mengkaji juga, mengkaji diri kita, tingkah laku kita, sebenarnya betul ke macam ni ya. Jadi perasaan give up tu walaupun ada, kita manusia biasa ya. Tapi alhamdulillah
Sebab kita tahu kita buat kerana Allah dan kalau kita nak masuk syurga, nak masuk sama-sama dengan anak-anak ni. Betul tak? Dan kita selalu sebut dengan anak-anak ni, kami mengharapkan rahmat Allah dengan membimbing mereka ni lah agaknya rahmat Allah untuk kami masuk ke syurga. Ya. Amin. Jadi kita stay positif all the time. Jadi kalau nak cerita kisah-kisah tu kat Facebook saya pun ada. Baru ni share balik dengan Umi. Kisah through when the going gets tough, the tough gets going. Dua-dua kami tak semena-mena masuk surat khabar, tapi for the wrong reason. Masuk surat khabar bukan famous, tapi orang akan kutuk kita. Rasa give up tak Umi? Ada rasa, tapi kita kata kita tak boleh give up dalam cara macam ni. Apa yang dibuat oleh wartawan ini tidak betul. Ada ayah yang datang gegar pagar dan dia punya story tu tak benarkan berjumpa anak anaknya. kandung Dia semasa datang hari buat raya. rumah, tak dapat jumpa anaknya. Kalaulah kalian yang menonton FB Live ni, rasa apa baca caption tajuk macam tu? Tora Dr. Sakinah ni of course nak give up kan. Berapa orang baca Harian Metro. Alhamdulillah Umi di kampung, telefon Umi walaupun tengah berhari raya macam inilah. Raudatul Sakinah ni kita tak boleh cuti. Betul tak Umi? Kita kena ada giliran. Bayangkan warden ke apa ke semua, tak ada cuti yang semua orang boleh balik sebab ada anak yang tengah hamil 8 bulan, yang tengah tunggu nak melahirkan, macam-macam kan. So kita bergilir. Tapi alhamdulillah dia mengajar kita. Betul tak ya? Banyak mengajar kita. Akhirnya kes itu selesai dengan baik dan sebenarnya saya bersyukur walaupun saya tak dapat terus menerus dengan Raudatul Sakinah, tidak seperti Umi sebab saya ni suami kami sama-sama dalam oil and gas, tapi Umi ni dia tak ikut suami dia pindah mana, tapi saya ikut. Jadi kadang-kadang tinggallah Umi tapi sebab kita buat kerana Allah kan. Jadi tapi bila ada peluang balik ke sini saya akan terus bersama dan tak ada rasa nak pencen ke apa, tak ada insya-Allah ya. Jadi itulah sis dan hadirin. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ibu Yus. Nampaknya anak-anak di RS ni dia macam ada diberi tugasan-tugasan untuk lanjutkan apa agaknya anak-anak ni buat di rumah tu sendiri, di rumah perlindungan tu ya Umi. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Umi rasa macam best sangat bila dapat bila dapat dengar cerita-cerita lama. Cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni, cerita-cerita yang sebelum ni dah bukan being forgotten, tapi rasa macam tak apalah, we move on insya-Allah. So apa yang anak-anak ni buat kan, kalau kita tak tahulah, Umi selalu je cakap dalam talk Umi kan bersama dengan masyarakat, Umi kata Umi tak tahulah nak compare diri Umi dengan siapa, tapi Umi selalu compare diri Umi dengan anak-anak di Raudatul Sakinah. Apa mereka buat adalah bersama kita ni. Kita yang buat silibus tu. Kita yang susunkan macam mana kan? So anak-anak ni macam Ibu sebut tadilah, kita tak ada tukang-tukang masak, tak ada tukang-tukang cuci. So kita membahagikan mereka melalui kumpulan dan ada kakak-kakak warden yang akan membantu menunjuk ajar. Tu penting tu, menunjuk ajar. Kakak-kakak warden pun ditunjuk ajar oleh kita pun ditunjuk ajar oleh mak bapak kita sebelum ni. So alhamdulillah banyak rupanya yang mak ayah kita ajar dulu, hari ni rupanya sangat penting. Kan kita bukan boleh cakap-cakap kat FB macam kita pandai segala. Kan Ibu. Sekarang ni kan anak-anak zaman sekarang cakap kita rasa macam hebatnya dia, rupanya masak nasi pun guna air panas. Dia tuang air panas kat situ mengharapkan nasi itu akan masak. Rupanya tidak Ibu kan rupanya. Kita tak fikir ada yang ada pula macam tu pelajar universiti Ibu. Pelajar universiti. Dia itulah. Masya Allah, Umi rasa macam anak-anak ni harus banyak belajar dan kami banyak belajar juga daripada mereka. So apa mereka buatnya hari-hari? So Umi cerita sikitlah seharian ni orang boleh Ibu? Ibu dengan ni sis pagi-pagi tu habis je solat duha, dia orang ni sebelum solat duha tu dia orang dah siap-siap dah dibahagi untuk kemas laman, kemas bilik tidur, kemas bilik air, yang memasak. Memasak ni itulah kan Ibu.
Kalau dia masak donat hari Selasa kita sampai, tiap-tiap hari Selasa kita makan donat. Begitu. Sehinggalah donat tu kita happy je nak makan. Tapi budak-budak ni dia belajar dan dia seronok. Dia tengok kita makan. Supaya kita ada sedapnya donat ni, masya-Allah. Alhamdulillah. Dia tunggu feedback kita ya. Tunggu feedback kita sebab dia nak tahu. Apa rasa important. Feel the important. Bila kita kata masak kuih tiaw ni, siapa masak kuih tiaw? Saya, kumpulan saya masak. Masya-Allah, sedapnya. Kurangkan sikit dia punya garam tu, best sangat. Rupa telur. So alhamdulillah, selepas tu dia orang solat duha 9.30 begitu, ada kelas bimbingan. Kelas bimbingan kita bagi 2 kali je sehari. Okey, kelas pagi. Kemudian habis kelas tu merupakan kelas aqidah, akhlak, Al-Quran, hadis, sirah. Kemudian kita ada juga kelas kemahiran English, ada bahasa Arab pula sekarang, masya-Allah. Ada lagi kelas apa ke? Macam-macam kelas yang ni lah, yang membentuk peribadi dia orang ni. Dan dalam masa yang sama, kelas-kelas ni dia rotate lah, kita jadualkan. Pukul 12.30 begitu kita bagi mereka qailulah. Bagi mereka tidur sekejap, taking a nap at about half an hour. Kemudian mereka bangun, makan tengah hari, lepas tu solat zuhur berjemaah. Selepas solat zuhur berjemaah, kita ada lagi satu kelas yang kita jadualkan. Kemudian 4.30 begitu, dia orang pun dah berhenti dan urus diri, angkat kain, lipat kain segala. Kemudian bersedia untuk solat maghrib ya. Dia orang makan dulu, kemudian baru solat maghrib. Makan malam solat maghrib berjemaah. Tadi dah solat asar, solat maghrib berjemaah. Kemudian selepas solat maghrib berjemaah, mereka ada bacaan makturat, bergilir juga. Yasin bergilir. Kemudian selepas pada solat isyak berjemaah, mereka ada kelas ta'lim, di mana salah seorang daripada pelatih kita tu, anak-anak kita tu akan bagi tazkirah using her own words. Masya-Allah. Walaupun berterabur tapi kakak-kakak ada. Apa yang mereka belajar tu mereka harus utarakan. Kena belajar jadi berani, kena ada courage tu. Sebab nanti bila dia keluar, dia kan tak selama-lamanya duduk di RS tu. Kan? Dia akan keluar dan bertemu juga dengan kawan-kawan dia yang sepermainan dengan mereka sebenarnya. Sepermainan dengan mereka kan, okey? So macam mana dia nak cakap? Sebab kita pernah ada kan kawan-kawan yang universiti yang masuk balik tengah solat, lepas solat dia baca doa, lepas tu kawan-kawan dia lain kata, kau ni tak yalah nak tunjuk baik sangat. Macam mana kita orang ni tak tahu kau ni siapa? Sampai dia rasa stressful sehingga dia bagi tahu kat ayah dia kata, okey, keluarkan dia daripada universiti tu. Dan Allah takdir ayahnya banyak duit juga kan, dia pergi sampai keluar negara. Hari ni dah jadi orang dah. Apa je anak ni tak pernah buat. Yang tak pernah buat tak masak nasi je. Tak erti masak nasi je. Benda lain semua boleh. Semua boleh, masya-Allah. So lepas tu habis je solat isyak, lepas saja kelas taklim tu, dia orang tidur sekarang ni dalam pukul 10 gitu. Kemudian jam 3.30 mereka pun akan dibangun. Awal-awal dulu kita bagi dia 2 kali je seminggu ibu. Kan? Kemudian sekarang ni tiap-tiap malam dia orang bangun. Without fail. Dia bangun tahajud, bertaubat dengan Allah. Masa itulah dia orang akan mengadu macam-macam dengan Allah. Susahnya. Dia orang ni sedang struggle. Sedang mujahadah ni untuk macam mana nak jadi anak yang baik. Ni bukan sehari dua mereka jadi macam ni. Dia dah bertahun-tahun dalam keadaan ni. Macam mana nak kembali menjadi orang yang bermanfaat. Bukan sekadar untuk diri, bahkan juga untuk family. Dan bukan itu saja, bahkan untuk kawan-kawan dia. Bukan itu saja, bahkan untuk menjadi keluarga ni model dan manfaat juga untuk family dia yang akan datang. Masya-Allah. So sebenarnya banyak kerja. Dan inilah comparison kita kalau kita tak terbangun malam, rasa macam ya Allah sedihnya. Ya Allah, macam manalah aku dengan anak-anak ni kan. Macam ibu cakap tadilah, kita target syurga tu ibu, kan? Dan nak bersama-sama dengan anak-anak ni. So kita pun kena usaha banyak jugalah. Sebab nak cover balik dosa-dosa kita yang lampau juga, yang terbiar itu, yang tak dimanfaatkan dengan baik kan ibu. So Allah a'lam. Okey Umi, kita ada masa lagi untuk Umi punya surat ni ya. Anak-anak ni tadi Umi ada sebut ya, bila dia keluar nanti macam mana pula jumpa dengan kawan-kawan yang sepermainan dia tu kan. Maknanya kita ada graduan dia, alumni RS.
Umi kan kalau cakap pasal alumni ni, Umi rasa macam duduk kat hati Umi je lah. Duduk kat hati ibu lah kan. Sama duduk dekat hati kita lah. Hati kita. Cakap jangan diorang tu dah jadi kawan puan kita. Bila cakap je sampai suami, ada suami yang tahu, ada yang suami yang tak tahu kan. Ada suami-suami yang tahu, okay, Umi tu kalau dia nak apa-apa, roger-roger je lah. Wah, rasa macam happynya dapat bersama dengan dia orang. Kita sebenarnya ada program. Setiap tahun kita ada 3-4 program bersama dengan alumni. Alumni kadang-kadang kita tak nak buat program pun sebab tak sempat. Dia orang nak juga buat program. Sebab apa? Sebab dia orang nak bersama, nak bagi tahu dengan adik-adik. Itulah dia, giving back to the community. Dia datang balik dekat adik-adik nak bagi tahu adik-adik. Korang jangan harap kau kira hari je nak balik. Korang tahu kat sana, kat luar sana banyak cabarannya. Rindu nak datang RS. Rindu nak datang RS. Masa di dalam RS dia kira hari. Okay, hari nak keluar. Satu. Kan? Okey. So sebenarnya bila alumni ni minta, so kami ni lah yang antara kita ni lah antara pengisi-pengisinya, dan kita bawa juga ustaz-ustaz, Ustaz Fahrul lah, Ustaz Zahazan lah, supaya dia orang ni rasa macam hati basah. Hati basah. Ya. Anak-anak kat sini. Masya-Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Mahizir pun jumpa. Mahizir ya. Tapi Masya Allah kita bawa orang-orang yang kita kenal yang memahami keadaan kita, yang tahu bahawa anak-anak ni sangat-sangat struggle untuk jadi baik. So bila jadi alumni ni sebenarnya Umi rasa macam kalau boleh alumni ni biarlah keliling-kelalang kita. Supaya kan kalau kita minta apa aja, kita minta kami nak buat program lah, nak buat program parenting. Umi biar saya jaga nursery. Umi biar kami jaga pendaftaran. Umi boleh tak saya buat? Masya Allah, rasa macam ya Allah dekatnya di jiwa kita ni dengan alumni ni kan. Masya Allah kalau dia orang beranak, dah kahwin dah beranak kan. Lepas tu bawa pula cucu-cucu ni jumpa kami ni. Dia orang tu dah anak cucu-cucu kami ni dah beribu cucu juga kan. Alumni je berapa ramai Umi? Alumni saja dah 1,000 lebih dah. 1,200 kot. Tu kalau seorang satu anak dah 1,000 lebih cucu lah. Ya. Kalau dia bukan satu seorang kan, dia lebih kan. Dah dia yang melahirkan masa di RS. Just dah kahwin melahirkan lagi. Ya. Dah berkeluarga. Anak-anaknya dah beribu-ribu lah pula cucu kita ni kan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita happy je. Happy je menerima alumni-alumni untuk bersama dengan kami. Dan mereka juga ada juga yang pernah kan ibu yang duduk dekat luar tu, selepas dia menerima bimbingan di RS, dia masuk balik universiti dan kemudian dia buat halaqah di universiti. Umi rasa tertarik betul. Sampai ustaz tu kata dah besar, dah banyak ramai sangat dah kita ni. Macam mana? Dia pun refer balik kat kami. Umi besar betul halaqah kita ni. Macam mana kita nak buat? So masya-Allah sebenarnya kami rasa macam happy sangat sebab mereka meneruskan perjuangan kita kat sini. Di dalam RS tu sebenarnya. Umi, ada yang tak minat belajar, kita hantar khusus-khusus dan ada yang di mana di Ron Sakinah juga kita mengenal pasti passion anak-anak ni dan minat dia, minat dan apa yang mereka nak buat kan. Jadi yang tak minat belajar tu kita ada khusus-khusus yang kita hantar mereka kerjasama, dan juga ada tenaga pengajar datang ke Ron Sakinah menjahit, memasak, baking, craft tangan, dan alhamdulillah ada yang dah buka kedai jahit. Ya, kedai ada jahit. Yang kerja chef, buka bakery sendiri, dan ada yang buka kelas mengaji. Ada kelas mengaji pun ada ibu tu yang rasa macam ya Allah happynya anak-anak ni daripada tak belajar mengaji dulu sehingga dia begitu begitu belajarlah daripada Iqra sehingga Al-Quran, dan alhamdulillah buka kelas-kelas mengaji. Ada juga yang buka taska kan ibu? Ada. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ni sis Aini. mungkin boleh sis Aini kongsikan, agaknya ada mungkin tertanya macam mana Suratul Sakinah ni boleh sustain ya, boleh ni yalah moderator pula ni. Bukan tanya mungkin sebab moderator ada yang tanya kan. Dia kata nak cerita sekarang ni ada projek jualan kurma. Ya. Betul lah pula tu kan. Tapi sebelum tu Umi nak bagi tahu sis Aini juga adalah tenaga pengajar untuk kelas-kelas akademik yang ambil SPM. Kelas persediaan untuk SPM. Sebab ada setiap tahun ada anak-anak remaja kita ni yang ambil SPM selepas mereka melalui proses bimbingan tamat, kemudian baru ambil kelas untuk SPM. So tahun lepas kita ada 2 orang, tahun ni kita ada 10 orang yang akan ambil SPM tahun ni insya-Allah. So alhamdulillah.
Tu kirakan kan sebenarnya Dato' Sakinah dia fokus utamanya bukan yang SPM. SPM ni ialah added tau, tambahan, added value. Tapi tidak bolehlah masyarakat nak fikirkan kalau ibu bapa yang menghantar anak tu kan. Tak boleh dah difikir anak aku sekarang 17 tahun dia mesti wajib kena ambil SPM. Dia kena lihat dulu penilaian dia di Dato' Sakinah tu. Sis, dia orang kena tahu. Masa dia hantar anak pergi sekolah tu sampai kat gate aja. Sampai dekat gate saja ibu. Ke dalam kelas pun tidak. Kan? So macam mana SPM tu? Tak ada harapan tu. Sebab kadang-kadang masyarakat kurang nampak gambaran. Dia fikir Dato' Sakinah ni macam sekolah juga. Sekolah harian biasa. Kalau hantar atau sekolah asrama, hantar tu maknanya mestilah akademik. Kita jangan ada kefahaman yang macam tu. Bila dia Dato' Sakinah tu maksudnya bila dia pada usia remaja ke atau dia di peringkat universiti kan ada yang terpaksa ditangguhkan pengajian macam Umi sebut tadi dia sambung balik mengaji. Yang dimaksudkan tu dia sambung semula belajar di universiti baru dia grad dan bekerja. Ya, poinnya adalah akhlak sebelum ilmu. Mungkin pada kebanyakan anak-anak lain mereka mengikuti sistem pendidikan yang sedia ada, mereka berjaya. Tapi bagi anak-anak ini dia macam sistem yang sedia ada tu tak support keperluan dia. Dia banyak kelompangan-kelompangan yang mungkin dia biasanya adalah daripada keluarga jugalah. Tak dapat dinafikan ada sumbangannya ke situ. Sama ada besar ataupun sikit. Kita dapat lihat macam tu selain pada persekitarannya kan. So Dato' Sakinah jangan diharapkan dah kenapa tak hantar budak ni tak pergi sekolah ke? Tak payah. Cikgu datang mengajar dia. Tapi kepada remaja yang kita nampak sudah berada di tahap yang dia punya diri dia tu dah stable untuk belajar. Saya pun bila mengajar tu ada yang kita akan cakap kan yang adik yang seorang ni saya rasa tak boleh. Sebabnya fikiran dia tak fokus. Ya Allah. Menerawang lagi kan di alam sana. Alam luar sana. Kalau macam guru-guru kan macam kita ngajar kat kelas kita ada 35 orang student. Kita boleh nampak kan pelajar yang boleh fokus, pelajar yang tak apa benda lah masalah budak ni. Kita kat kelas tak sempat nak cerita, tapi di Dato' Sakinah mereka fokus apa permasalahan dia sebenarnya satu persatu. Sebab tu pelatih pun dia terhad bilangan, tak ramai besarlah kerja Dato' Sakinah ni sebenarnya. Itulah sebabnya sis kan ibu, kita punya impian kita yang sangat besar. Impian kita adalah kita nak jadi sebuah akademi Dato' Sakinah. Kan? Bila kita sebut akademi tu kita sebab bukan kaya raya ni sebab kita nak jadi akademi, sebab kita rasa anak-anak ni yang telah pun terlibat dalam masalah-masalah sosial ni bila dia orang sedar diri, bila dia orang insaf, dia orang lebih baik daripada kita. Dia orang buat lebih dahsyat daripada kita. Lebih dahsyat tu bukan dahsyat yang jahat tu. Dahsyat kebaikannya tu. Istiqamah kebaikannya tu. Nanti dia tanya offer kita apa kita nak buat lagi? Apa dia boleh bantu lagi? Masya-Allah. Sebenarnya Akademi Dato' Sakinah tu sebenarnya kita nak lahirkan Duaib kan ibu? Kita nak lahirkan Duaib. So bila kita nak lahirkan Duaib, kita rasa macam apa yang kita dah ada sekarang, okey kita akan terus membantu masalah anak-anak yang terlibat dengan masalah, membantu juga keluarga ni. Tapi dalam masa bila anak-anak ni telah pun dibimbing, mereka akan menjadi alumni, kita akan create skills untuk mereka. Urusan-urusan diri. Ada di kalangan hari ni kan anak-anak yang nak buat kafe. Ada di kalangan mereka yang nak jadi pensyarah. Ada di kalangan mereka nak buka bengkel motor, ibu, bengkel motor. Subhanallah. Bengkel motor. Sebab dulu dia rempit. Dia rempit tapi masya-Allah it's good. Disalurkan talent and meet passion, disalurkan pada tempat yang betul. Pada tempat yang betul. Lepas tu dalam masa yang sama kita nak juga anak-anak remaja ni lah yang akan cater masyarakat mereka nanti. Generasi akan datang. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Itulah yang kita rasa macam ya Allah sangatlah kalaulah ada orang yang berjiwa besar macam kita ni, please come forward. Kan kita rasa sekarang ni hari ni kita jual kurma dululah. Jual kurma daripada Palestin, kita jual kurma ni sebab kita fikir gini. Satu bab kita mungkin tak banyak dapat membantu orang lain. Tapi setiap tahun kita jual kurma Palestin ni sebab kita rasa kita perlu juga bantu Palestin. Dalam masa yang sama orang yang membeli bantu Dato' Sakinah. Kan? Sebab tu kita rasa macam sukanya nak buat kerja-kerja macam ni. Saya melihat kaum ni macam ni tau. Dato' Sakinah ni dia punya overhead cost dia sangat tinggi sebab kita rumah perlindungan operasinya setiap hari. Pada masa yang sama juga kita
nak dapatkan untuk sustain tu, dia perlu ada dana yang kukuh. Kadang sebab itulah ada banyak program-program dana buat masa ini yang sedang berlangsung sekarang. Biasanya menjelang Ramadan memang ada projeknya, iaitu jualan kurma ditambah lagi dengan keripik-keripik lah. Keripik-keripik dah jadi, dah peniaga saudagar keripik, yang sambal tu, kurma, sambal juga. Dan sekarang dan sambil-sambilan. RS ni dia selalu upgrade, dia dah masuk Shopee pula. Itu yang paling best sekali lah. Boleh lihat kalau Shopee tu maknanya apa? Type Raudatul Sakinah Shopee tu macam mana? Ya, Raudatul Dia Sakinah. bukan pengguna Shopee macam ni lah, tak bererti. Tapi sebenarnya Raudatul Sakinah yang nampak berusia tu kami. Tapi yang ada tenaga yang kat luar sana tu adalah tenaga muda. Sebab tu yang kita ada idea-idea yang begitu. FB Live pun penggeraknya ini, saudara penggerak yang trainer sangat berterima semua kasih ni. kepada semua. Masya-Allah. Depan kami ni, alhamdulillah. Kakak-kakak warden yang di rumah perlindungan yang sabar dengan kerana adik-adik, kakak-kakak pengurusnya yang sabar juga mengendalikan keluarga, pelatih-pelatih kami yang awesome sangat tu. Awesome sangat. Dan kakak-kakak warden ni kalau kita dapat jumpa dia orang kita tak percaya dia orang ni betul ke dia orang ni yang jaga kakak-kakak ni, adik-adik di Raudatul Sakinah kan. Sebab muda sangat ni dan mereka banyak belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memanglah yang kena dekat di hati adik-adik ini, yang dekat membimbing adik-adik ini kena yang seusia dia tu hampir sama. Guna bahasa pendekatan dia. Cumanya kita tak gunalah bahasa-bahasa yang anak-anak kita guna masa di mereka kat luar sana dulu. Kita ajar kembalikan balik akhlak dan adab. Kembalikan akhlak dan adab kan. Okey walaupun yang nampak di depan ni berusia agak berusia lah. Kan? Agak berusia. Program ABJZ tu yang membina modulnya, yang menyusun atur gerakan trainersnya, pelatihannya, semua inilah dua orang ni juga. Ya Allah, banyak betul jasanya tu. Alhamdulillah. Macam tak terfikir kan ada masa Ya, alhamdulillah. Itulah teringat baru ni dalam satu kelas tafsir kan. Masa dalam surah Al-Muddathir tu bila Allah sebut ya ayyuhal Muddathir, wahai orang yang berselimut ni Rasulullah kan, kum fa'anzir. Sejak pada itu Rasulullah tidak lagi toleh ke belakang dan berhenti dalam berbuat dakwah. Dan kita ni macam mana kita nak jadi orang yang bermanfaat kalau kita asyik nak rehat aja kan. So Umi menyeru sangat kepada anak-anak muda ni untuk jangan rasa letih, jangan rasa cepat letih. Kena bangun, uruskan diri, uruskan keluarga, uruskan dengan baik. Jangan rasa macam tak ada masa, tak apa. Yang tak ada masa itulah yang akan bawa kita pergi syurga. Yang tak ada masa tu yang akan bawa kita pergi syurga. So, biar kita rehat dekat sana. Kita rehat sikit-sikit je di sini. InsyaAllah. Rehat sementara, lelah sedikit, menghilangkan lelah dan juga nak menjadi orang yang bermanfaat ni maknanya bukannya tak ada rasa nak give up ke kan. Bukan bermaksud hidup semua gembira sepanjang masa. Macam ni gelak-gelak kan. Tak tengok kita orang menangis berbaldi-baldi dulu. Usah ditunjuk pada orang ramai. Menangis, tapi menangis tu biar bersendirian. Yang bergelak tu biar bersama. InsyaAllah membawa maksud bahawa betul lah kan, jalan ke syurga itu bukannya dengan red carpet. Dia samalah macam mana baginda Rasulullah SAW tu, kesukarannya itu dia punya lagi tinggilah tahap kesukarannya. So kita yang mendambakan syurga itu juga haruslah sedia berkorban. Dia korban yang paling besar ialah kesenangan diri itu je. Korban yang paling besar adalah kesenangan diri. Kalau kita memang lihat siapa-siapa pun yang kita nampak ikon di luar sana yang hidupnya cemerlang, dia rasa biasa je orangnya, selamba je kan. Tapi hidup dia cemerlang. Sekejap kita nampak pagi di sini, petang di sana. Nanti esok silap kat negara lain pula dia berada Tapi mereka ni memang hidup je gembira memberi. Dia sangat seronok memberi.
dan itulah yang kita nak jadi. Umi selalu ingat benda ni sebab tulisan daripada Ustaz Hasrizal Jamil. Dia selalu sebut abang ke? Bukan kan? Sebut bin. Adik-beradik lain Sebab dia selalu sebut Lain hidup mak ayah. untuk memberi. Hidup untuk memberi. So selagi kita tak berjaya untuk memberi, kena fikir bagaimana kita nak memberi kepada orang lain. Jangan fikir diri sendiri supaya menjadi manusia yang bermanfaat. Saya menjadi manusia. Rasanya sudah nampak wrap up-nya sekali tadi ya tentang impian Ratu Sakinah, dan kita ucapkan terima kasihlah kepada rakan kerjasama kita hari ini, wanita Ikram Gombak dan juga Ikram Selayang bersama Ratu Sakinah. Sebenarnya support daripada Ikram tu sendiri, daripada tarbiyah tu pada saya yang merupakan Ikram Petaling Jaya, nak sebut juga tu. Masya Allah, usrah itu sangat memberi kita kekuatan balik kalau ada rasa give up, rasa kemalasan sudah menghinggap diri. Melihat rakanan tu, dia bukan usrah, perjumpaan usrah tu saja, tetapi kita melihat rakan-rakan lain yang bergerak pantas ke hadapan tu, menyebabkan kita, dengan Hidayah Centernya kan, kita rasa takkan kita nak macam ni kan, takkan kita nak stick macam ni je, kerja sekolah je ke, okey, contohnya lah tapi itu sangat memberi sokongan untuk terus bergerak, di samping sokongan oleh ahli keluarga kita yang sama-sama menjayakan misi dakwah ini, masya-Allah bukan kita saja, anak-anak kita, suami kita, adik-beradik kita dan siapa sahaja di sekeliling kita ini, kita nak bawa untuk sama-sama menjadi orang yang bermanfaat kepada yang lain. Untuk itu, kita akhiri bicara kita hari ini dalam program Projek Wangi ni. Tajuk kita tadi adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Sehingga berjumpa lagi pada masa hadapan. Jangan lupa support kami dari segi dana kita dengan jualan kurma dan pelbagai jualan keripik yang ada. Doa penting. Dan doakan kenang kami dalam doa kalian, dalam tahajud kalian, untuk kami terus kuat dan diberi jalan untuk terus membantu membangunkan anak-anak muda kita ni yang merupakan bakal peneraju kepimpinan negara, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.